dan huraikan kandungannya insyaallah. Hadis yang pertama disebutkan oleh Imam, Ibnu Jarud, dia mengatakan haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj. Abu Sa'id Al-Ashaj adalah Abdullah bin Sa'id Al-Kindi, seorang perawi yang thiqah. Qala haddatsani Uqbah. Uqbah di sini adalah Ibnu Khalid bin Uqbah As-Sukuni Abu Mas'ud Al-Kufi Al-Mujaddar. Dan kata Imam Abu Hatim, beliau minas thiqat, daripada perawi yang thiqah ya. Dan berikutnya, beliau mengatakan an Yahya ibnu Abi Ishaq. Yahya ibnu Abi Ishaq adalah Al-Hadrami. Yahya bin Abi Ishaq Al-Hadrami maulahum Al-Basri An-Nahwi. An-Nahwi maksudnya adalah beliau salah seorang perawi selain meriwayatkan hadis namun juga menguasai ilmu nahwu, bahasa Arab ya, ilmu lughah bahasa Arab. Nah, Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat mengatakan kana thiqatan wa lahu ahadits wa kana sahiba Qur'an wa ilmin bil Arabiyyah wan nahwu. Jadi, siapa nih, Yahya bin Abi Ishaq nih, thiqah, dia punya banyak beberapa hadis, sahib Quran, dia menguasai ilmu Al-Quran, mestinya hafal Quran dan menguasai tafsirnya dan kandungan maknanya, dan juga menguasai ilmu bahasa Arab dan nahwu. Jadi antara orang yang punya sumbangan besar dalam, perkembangan ilmu nahwu. Jadi kalau kita perhatikan, ilmu nahwu ini sebenarnya sebuah ilmu keislaman yang cukup awal ya berkembang. Sebelum ilmu hadis, dengan teori-teori yang praktikal dan kompleks, kita jumpai sebagai sebuah ilmu tersendiri, kita nampak ilmu nahwu terlebih dahulu, lebih bermula terlebih dahulu. Ilmu nahwu sebagai sebuah ilmu sendiri adalah adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian diikuti oleh murid-muridnya, dan salah seorang yang kita boleh nampak, ikut menyumbang dalam perkembangan ilmu nahwu ini adalah Yahya ibnu Abi Ishaq. Jadi beliau masih dalam kalangan tabi'in. Nah, Yahya ibnu Abi Ishaq dalam hadis wasaqahu Ibnu Ma'in wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa qala Ahmad fi hadisihi nukrah. Jadi kata Imam Ahmad dalam hadis Yahya Ibn Abi Ishaq ni ada sedikit kemungkaran. Jadi nukrah, munkar menurut Imam Ahmad ni, saya ingat dijelaskan oleh Dr. Nurdin Itter dalam kitab Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis. Beliau mengatakan kadang munkar bermakna bukan lemah, akan tapi munkar bermakna tafarrud. Jadi dia meriwayatkan hadis yang bersendirian dalam periwayatan tersebut. Itu pun diistilahkan munkar oleh Imam Ahmad. Dan Ibn Ma'in bagaimanapun mengatakan fi hadisihi dha'f. Ada sedikit kelemahan di dalam, hadis yang diriwayatkan oleh Yahya Ibnu Abi, Ishaq ni. Nah, Yahya bin Abi Ishaq meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal hajj." Saya pernah pergi keluar bersama baginda Nabi SAW dalam perjalanan haji. Dan ini adalah haji baginda Nabi yang pertama dan terakhir yang disebut sebagai Hajjatul Wada', ya tak? Sayyidina Anas ikut, dalam, perjalanan tersebut, dan beliau mengatakan, "Fakana yusalli raka'ataini hatta raja'a ilal Madinah." Baginda sepanjang perjalanan, sejak keluar daripada Madinah hingga balik lagi ke Madinah, baginda melakukan qasar, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi sejak keluar dari Madinah hingga balik lagi ke Madinah. Sepanjang perjalanan tersebut, baginda Nabi melakukan qasar. Qal qultu, eee, qal siapa yang berkata ni, iaitu Yahya bin Abi Ishaq. Qultu, saya berkata kepada Anas Ibnu Malik, "Kam makastum bi Makkah?" Berapa lama anda semua, duduk di Mekah pada masa itu? Adik Sayyidina Anas mengatakan, "Qala 'asyrata ayyam." Kami tinggal di Mekah selama 10 tahun. 10 hari.
Nah, secara zahirnya hadis ini menunjukkan apa? Bahwa pertama, baginda Nabi pertama hadis ini jelas menunjukkan bahwa seorang musafir dibenarkan untuk melakukan qashar dalam perjalanan yang, panjang, dalam perjalanan yang panjang. Ini tak ada khilaf di kalangan para ulama. Yakni kalau seseorang melakukan satu perjalanan yang safar tawil, perjalanan yang cukup jauh, maka dibenarkan untuk melakukan qashar. Akan tapi kalau perjalanan tersebut dikira tidak jauh, dekat saja perjalanan yang, tidak apa namanya, tidak keluar daripada kawasan atau perjalanan yang tidak mencapai satu, jarak tertentu, maka tidak ada khilaf juga di kalangan para ulama bahwa tidak dibenarkan melakukan qashar. Nah, soalan berikutnya adalah, oke, jauh dan dekat tuh berapa banyak? Berapa ukuran dia? Ya tak? Yang dekat tuh dikira, berapa jaraknya dan, jauh tuh berapa jaraknya. Nah, perkara ini dikhilafkan oleh para ulama, betul tak? Ya dalam menentukan berapa jarak yang dikira sebagai satu jarak yang, tawil tuh, sehingga membenarkan seseorang, musafir melakukan, salat qashar. Nah, menurut, mazhab, Hanafi, menurut mazhab Hanafi, tidak dibenarkan qashar melainkan dalam satu perjalanan yang mencapai jarak perjalanan 3 hari, perjalanan 3 hari. Masirah salasati ayyam, baru dibenarkan untuk melakukan qashar. Jadi kalau seorang melakukan satu musafir perjalanan dan perjalanan tersebut dijarakkan, dianggarkan, adalah perjalanan 3 hari, maka dibenarkan melakukan qashar tersebut. Sedangkan jumhur berpandangan, 3 mazhab yang lain berpandangan bahwa, jarak yang membenarkan seseorang melakukan qashar adalah 2 hari perjalanan, 2 hari perjalanan. Ini secara umumnya, secara perjalanan hari ini orang Arab dulu fahamlah, sebab mereka mengukur, perjalanan bukan dengan namba. Mereka jarang guna namba, betul tak? Justru Nabi mengatakan, "Inna nahnu qaumul ummi." La nahsibu wasyahru hakaza. Kami ini kaum ummi yang jarang mengira. Justru Nabi tunjukkan bulan ni macam ni, berapa hari itu kan. Nah, kalau hari pun mereka jarang kira-kira, apalagi jarak perjalanan dengan kilometer, dengan farsakh, dengan dengan, burud dan lain sebagainya, itu adalah berkembang kemudian. Itu adalah perkembangan, kemudian. Justru, istilah yang digunakan dulu adalah perjalanan sehari, perjalanan 2 hari, perjalanan 3 hari, baru kemudian para ulama me me me-convert dia kepada dalam bentuk namba-namba. Jadi dikatakan ada yang, perjalanan 2 hari bersamaan dengan 48 mil Hashimi, betul tak? Ada juga yang mengatakan 16 farsakh, itu adalah perjalanan 2 hari, dan lain sebagainya. Poinnya adalah kita pun kalau disebutkan mil Hashimi pun tak tahu bila, apa, betul tak, berapa jarak dia. Farsakh pun tak tahu. Sebab pada zaman sekarang kita tak guna farsakh dan mil Hashimi. Yang kita guna sekarang adalah kilometer, ya tak? Nah, justru persoalan kita adalah sekarang berapa jarak, kilometer, berapa kilometer perjalanan 2 hari dan berapa kilometer perjalanan, 3 hari. Sebab khilaf antara dua, pandangan ini saja kan, antara mazhab Hanafi dan jumhur. Dr. Nuruddin Itter dalam kitab I'lamul Anam mengatakan, walaupun berbeza dalam menentukan 3 hari dan 2 hari, nampak macam berbeza, akan tapi apabila kita convert dia dalam bentuk kilometer, perjalanan, jarak tu, khilaf tu tak besar mana, kata Dr. Nuruddin Itter. Jadi kalau kita convert dalam, kilometer, 3 hari yang menjadi pegangan mazhab Hanafi adalah 81 kilometer, 81 kilometer. Sedangkan, 2 hari yang menjadi pandangan jumhur, kalau kita convert ke kilometer, dia menjadi 75, 88, 75.88 kilometer. Jadi antara anggaplah 76 kilometer dengan 81 kilometer. Jadi antara 76 kilometer dengan 81 kilometer itu adalah perbezaan antara
mazhab jumhur dengan, mazhab, Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi. Nah, kata Doktor Nurdin itu lagi, adalah lebih baik apabila kita berihtiyat dalam perkara ini. Dengan makna kita ambil pandangan yang lebih banyak, yaitu kita ambil pandangan 81 kilometer sebab lebih ihtiyat berbanding kita ambil 76 kilometer. Jadi selagi mana belum sampai 81 kilometer, janganlah kita qasar sebaiknya. Walaupun, menurut jumhur boleh je kita sudah mula mengqasar apabila, jarak, perjalanan 76 kilometer. Tapi untuk ihtiyat, jaga-jaga, adalah lebih baik kita tidak melakukannya melainkan dalam 81 kilometer ni. Itu pandangan Doktor Nurdin itulah, dan itu terbuka untuk, perbincangan kita. Akan tetapi pandangan yang menyuruh kita untuk berihtiyat, berjaga-jaga untuk mengambil, qasar ni dan ambil pandangan yang lebih banyak, diamalkan juga, digalakkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Beliau mengatakan, qala Syafi'i wal ashab wal afdalu alla yaqsura fi aqal min masirati salasati ayyam lil khuruji min khilafi Abi Hanifah wa ghairihi. Beliau menukil daripada Imam Syafi'i dan ashab Syafi'iyah semua, mereka mengatakan al-afdal alla yaqsura fi aqal min masirati salasati ayyam. Lebih baiknya, lebih afdalnya adalah jangan mengqasar melainkan jangan mengqasar dalam, perjalanan yang kurang daripada 3 hari, perjalanan 3 hari. Untuk keluar daripada khilaf Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lain yang punya pandangan mereka, tidak membenarkan qasar melainkan apabila jaraknya lebih daripada, 3 hari perjalanan tu kan. Jadi ini hal ini adalah karena, asal solat, difardukan. Maksudnya, hukum asal solat adalah, 4 rakaat kan asalnya. Ya, justru, kita tidak sebaiknya jangan meninggalkan hukum asal tersebut, melainkan kalau ada betul-betul, justifikasi dalam melakukan perkara, qasar tersebut. Dan justifikasi tersebut sedapat mungkin adalah justifikasi yang betul-betul kuat yang tidak ada khilaf. Dan jarak yang ditetapkan oleh mazhab Hanafi, dia adalah jarak yang disepakati semua. Kalau jarak, 2 hari perjalanan, mazhab Hanafi kata kami tak setuju. Tapi kalau jarak mazhab Hanafi, confirm mazhab Syafi'i dan jumhur juga setuju bahawa ya jarak tu memang kalau dah 3 hari, confirm kami pun benarkan seseorang untuk melakukan, qasar. Itu dia, berkaitan dengan jarak. Soalan berikutnya adalah adakah perbezaan antara safar yang dilakukan, di atas daratan dengan safar yang dilakukan di atas lautan dan safar yang dilakukan di atas udara, betul tak? Zaman dahulu tak adalah udara, akan tapi zaman dahulu ada safar dalam bentuk darat, iaitu kita berjalan di atas tanah dan ada juga perjalanan safar yang dilakukan di atas, air, iaitu kita naik kapal, naik apa namanya, kapal di lautan, lalu kemudian kita melakukan perjalanan. Ada tak perbezaan dalam menentukan jarak dan keharusan melakukan qasar? Kata Imam Nawawi tak ada perbezaan. La farqa fi dzalika baina safaril barr wal ma'. Tak ada perbezaan antara perjalanan di atas daratan atau perjalanan di atas air. Dan beliau juga mengatakan qala ashabuna dalam Majmu', fa in kana as-sayru fil bahri u'tubiratil masafah bi masahatiha fil barr. Beliau mengatakan jika perjalanan tersebut dilakukan di atas lautan, perjalanan di atas laut, di atas air, maka penentuan jaraknya pun sama dengan penentuan jarak, ketika di atas, daratan. Saya minta maaf sekejap, bateri dah mula habis ni. Nak di jadi tak ada perbezaan antara perjalanan di atas daratan dan perjalanan di atas, lautan dan jarak pun
bagaimana kita tetapkan tadi khilaf antara 81 kilometer dengan 76 kilometer, apply juga dalam perjalanan di atas, lautan. Jadi sama juga, tak ada perbezaan, penentuan jarak di sini dan, Imam Nawawi menariknya lagi dalam Majmu' mengatakan, "Hatta law qata'a qadra thamaniyatan wa arba'ina milan fi sa'atin aw lahzatin jaza lahul qasr." Sekiranya ada orang punya satu kendaraan yang sangat canggih, bahasa kita lah, lalu dia boleh menempuh perjalanan jauh tersebut dalam sekelip mata saja, dia boleh terus, apa namanya, menempuh perjalanan 76 atau 81 kilometer dalam sekelip mata, maka tetap juga dibenarkan melakukan qasar. Hebat tak? Jadi dia dah ada satu apa, satu pemikiran advance Imam Nawawi. Walaupun pada zaman tu teknologi belum berkembang, akan tapi beliau buat iftiradi, buat iftirad. Kalau berlaku di mana seseorang boleh melakukan perjalanan dengan, sangat laju, ya tak? Dengan sangat laju sehingga jarak qasar boleh ditempuh dalam sekelip mata saja, tetap juga boleh melakukan qasar. Sebab poinnya adalah, jarak. Dan ini adalah untuk membuat agar illah itu mundhabithah, agar jelas, ya tak? Sebab, di kebenaran untuk melakukan qasar bukan masyaqqah, bukan susah, bukan penat, bukan, lain sebagainya, akan tapi jarak. Sebab kalau, masyaqqah, susah dan lain itu bersifat subjektif, ya tak? Perjalanan, dekat kadang susah, lebih lebih penat kita lakukan daripada perjalanan jauh karena, bentuk apa, kendaraan yang berbeza. Akan tapi Imam Nawawi tetapkan bahawa perkara ini berkaitan dengan jarak, bukan berkaitan dengan masyaqqah. Justru siapa yang boleh menempuh perjalanan jarak tu dalam sekelip mata sekalipun dibenarkan untuk melakukan qasar. Beliau mengatakan li'annaha masafatun salihatun lil qasr fala yu'assiru qat'aha fi zamanin qasir. Sebab penetapan ini adalah jarak yang sudah ditetapkan boleh melakukan qasar, maka, kalau orang boleh menempuhnya dalam sekejap, dibenarkan juga untuk melakukan perkara tersebut. Kama law qata'aha fil barr ala farasin jawadin fi ba'di yaum. Sebagaimana kalau ada orang boleh menempuh perjalanan qasar dalam setengah hari saja apabila dia menunggang seekor kuda yang cukup, hebat, cukup laju, tetap juga dibenarkan untuk melakukan qasar, kata Imam, An-Nawawi. Saya, tertarik membawa pandangan tersebut sebab, me me apa namanya, menunjukkan bagaimana, fuqaha kita punya pandangan luas ke depan, betul tak? Dan, tidak jumud dalam memahami, apa namanya, hukum hakam yang berlaku di, masa mereka. Okey tuan-tuan, itu adalah sebahagian daripada hukum hakam, qasar dan kita kembali kepada hadis, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Zahir hadis Sayyidina Anas, apa dia, menunjukkan bahawa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan qasar apabila baginda melakukan, perjalanan haji, betul tak? Dan sepanjang melakukan perjalanan haji, walaupun baginda duduk di Mekah, dah sampai di Mekah dan stay di Mekah untuk melakukan manasik, kata Sayyidina Anas, baginda terus melakukan qasar. Jadi bukan hanya di perjalanan pergi saja ketika naik unta tu dan pulang ketika naik unta, tak. Sampai di destinasi sekalipun, sampai di destinasi sekalipun, baginda sampai di Mekah, stay di Mekah, dah settle di Mekah, tetap baginda melakukan qasar. Nah, soalan berikutnya adalah ditanya, apabila baginda tinggal di Mekah, berapa hari Nabi duduk di sana dan melakukan qasar tu, sepanjang melakukan qasar? Sayyidina Anas menjawab 10 hari. Nah, zahir hadis ini menunjukkan bahawa siapa yang sampai ke satu destinasi, lalu kemudian dia, apa namanya, tinggal di tempat tersebut untuk sementara waktu, dibenarkan melakukan qasar selagi dia berada di tempat tersebut. Dan berapa lama dibenarkan untuk tinggal tu, dikira dia boleh melakukan qasar tu. Dan zahir hadis ini menunjukkan 10 hari, betul tak? Maknanya kalau kita sampai di Mekah, kita stay, kita tengok planning kita, berapa lama kita nak stay di Mekah ni,
saya nak stay di Mekah 10 hari, boleh qasar, sepanjang 10 hari tersebut. Betul tak? Ini zahir hadis ni. Kenapa saya sebut zahir hadis? Sebab nanti tahqiq menunjukkan tidak sedemikian. Tidak seperti itu. Secara zahirlah kalau kita baca secara literal, hadis ni kita membenarkan seseorang stay di satu tempat 10 hari untuk melakukan qasar selagi dia selama mana dia berada di tempat tersebut, betul tak? Dan ini adalah pandangan sesetengah ulama, yaitu Imam Al-Hasan Ibn Saleh Ibn Hay dan juga Muhammad Ibn Ali. Ini dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Jadi ada ulama yang menetapkan kita boleh melakukan qasar di satu tempat destinasi itu selagi mana niat kita adalah stay di situ 10 hari. Ini pandangan Hasan Ibn Saleh dan Muhammad Ibn Ali. Bagaimanapun tuan-tuan, pandangan mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Dan pandangan jumhur, bukan Syafi'i saja, 3 mazhab, Syafi'i, Maliki dan Hanbali mengatakan tidak boleh kita stay di satu tempat 10 hari lalu melakukan qasar di tempat tersebut. Dan 3 mazhab ini mengatakan maksimal kita berada di tempat tu yang membenarkan kita qasar adalah kalau kita niat stay di sana 3 hari. 3 hari ke bawah kita boleh qasar berada di tempat tersebut. Tapi kalau kita sudah niat lebih daripada 3 hari, 4 hari ke atas, maka dah tak boleh lagi qasar. Sebab dikira kita sudah mukim. Apa dalil mereka? Dalil mereka dalam perkara ini adalah hadis yang seterusnya, yaitu hadis Ala bin Al-Hadrami. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Jarud sekarang, nombor 228. Qala haddatsana Ibnul Muqri wa Mahmud ibnu Adam. Ibnul Muqri kita dah lalu berkali-kali. Lalu Mahmud ibn Adam Al-Marwazi pun kita dah berkali-kali. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Abdurrahman ibn Humaid. Abdurrahman ibn Humaid, Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dinilai thiqah oleh Abu Hatim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan lain sebagainya. Dan beliau mendengar Umar bin Abdul Aziz yas'alu julasa'ahu. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang paling memberikan perhatian kepada sunnah pada zaman itu kan. Dan beliau sering menggelar satu majlis diskusi dengan para ulama pada zaman tersebut. Pada satu ketika Umar bin Abdul Aziz tanya ulama-ulama yang hadir di majlis itu, ayyu syai'in sami'tum fil maqami bi Makkah. Berapa lama? Ada tak orang-orang yang dengar? Ada tak di antara kalian yang dengar berkenaan dengan berapa lama Nabi stay di Mekah? Jadi stay di Mekah maksudnya apa? Ketika Nabi melakukan haji. Melakukan haji seperti mana yang diceritakan oleh Sayyidina Anas, betul tak? Berapa lama sebenarnya Nabi stay di Mekah? Sa'ib ibn Yazid, beliau adalah seorang sahabat Nabi. Sa'ib ibn Yazid, dia lahu suhbah. Dia dan ayahnya punya, adalah seorang sahabat Nabi. Dan Sa'ib ibn Yazid adalah akhiru man mata bil Madinah minas sahabah. Sahabat yang paling last meninggal dunia di Mekah. Beliau mengatakan, akhbarani Al-Ala ibn Al-Hadrami. Ala ibn Al-Hadrami memberitahu saya. Ala ibn Al-Hadrami adalah khaluhu. Dia adalah, khal dia? Anak bapa saudara. Bapa saudara dia. Ala ibn Al-Hadrami juga seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan Ala ibn Al-Hadrami akhbarani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna muqsal muhajiri bi Makkah ba'da qada'i nusukihi salas. Setiap muhajir, maknanya orang yang dulu tinggal di Mekah, sekarang pindah di Madinah, sekarang datang lagi ke Mekah untuk melakukan haji kan. Nabi benarkan mereka, muhajirin, tinggal di Mekah selepas melaksanakan semua ibadah haji itu hanya 3 hari saja. Maknanya lepas 3 hari, kena tinggalkan Mekah dan kembali ke Madinah. Apa yang nak disampaikan oleh Ibnu Jarud di sini? Beliau nak mengatakan bahawa sebenarnya kaum muhajirin termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah di haji wada' tu, duduk di Mekah bukan 10 hari macam disebutkan oleh zahir hadis Anas, akan tapi 3 hari. Jadi hadis Anas menunjukkan berapa? 10 hari. Tapi kata hadis ni sebenarnya adalah bukan 10 hari, 3 hari.
soalan kita, adakah berlaku pertentangan antara hadis, Ala bin Hadrami dengan hadis Sayyidina Anas? Sebenarnya tidak berlaku pertentangan, tuan-tuan. Sebenarnya tidak berlaku pertentangan. Yang ada adalah Sayyidina Anas maksudkan stay di Mekah bukan Mekahnya, tapi kawasan Mekah dan sekitarnya di mana Nabi melakukan semua manasik haji, iaitu 10 hari, betul lah. Jadi kalau kita tengok perjalanan, haji wada' baginda Nabi dan, hadis berkenaan dengan haji wada' ni sangat masyhur. Riwayat-riwayat berkenaan dengan haji wada' sangat detail diceritakan oleh para sahabat Nabi, sebab inilah haji pertama dan terakhir baginda Nabi kan. Justru diceritakan sangat detail oleh para sahabat. Salah satunya adalah Jabir. Dalam hadis riwayat, coba tengok hadis Jabir berkenaan dengan haji wada'. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, detail dia cerita Nabi keluar di Madinah, berapa hari bulan, kemudian sampai di Mekah berapa di bulan, ringkasnya macam inilah. Nabi SAW sampai di Mekah pada 4 hari bulan Zulhijjah. 4 hari bulan Zulhijjah. Lalu kemudian, melaksanakan, umrah, betul tak? 4 hari bulan masih belum masuk lagi wukuf di Arafah, jadi Nabi, melaksanakan umrah di Mekah, di apa namanya, Masjidil Haram ni, melakukan umrah, dan selepas tu Nabi stay di Mekah 4, 5, 6, 7, 8. 8 Nabi dah keluarlah ke Mina. Jadi, eee, jadi coba kita tengok, 4 sampai hari datang tak dikira, betul tak? Hari datang tak dikira. Jadi Nabi stay 5, 6, 7, 8 Nabi dah keluar, hari keluar dah tak dikira. Maknanya 3 hari, betul tak? 4, Nabi datang, 8 Nabi dah keluar. Keluar ke mana? Ke Mina. Nabi tetap ihram sejak awal hingga akhir. Kalau para sahabat macam mana? Nabi suruh mereka untuk tamattu. Maksudnya apa? Sampai di Mekah mereka lakukan umrah, lepas umrah Nabi suruh tahallul. Jadi mereka sudah tahallul, nanti 8 hari bulan ihram balik. Kalau Nabi tetap stay ihram dari awal sampai akhir. Nah nah maknanya 8 hari bulan Nabi dah keluar dari Mekah pergi ke mana? Ke Mina. Nanti 9 hari bulan Nabi di Arafah, wukuf panjang hari. Malam Nabi sudah di Muzdalifah, betul tak? Lalu kemudian Nabi melakukan manasik di Muzdalifah, pergi untuk melakukan apanya, tawaf ifadhah di apa, di, Makkah pada 10 hari bulan, dan lalu balik ke Mina, stay di Mina selama hari tasyrik 11, 12, 13. Hari terakhir tasyrik, Nabi sudah pergi lagi ke Mekah, malamnya Nabi sudah melakukan tawaf wada', lalu kemudian sebelum subuh Nabi sudah balik ke Madinah. Maknanya, kata Imam An-Nawawi, Nabi lam yakum sallallahu alaihi wasallam arba'an fi mawdi'in wahid. Nabi tak tinggal 4 hari dalam satu tempat. Paling lama Nabi tinggal di Mekah tu, ketika datang 3 hari saja. Nah ini yang kemudian Nabi sepanjang perjalanan haji wada melakukan qasar. Sebab pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, betul tak? Nah, Sayyidina Anas mengatakan Nabi stay 10 hari, bukan stay di Mekah, betul-betul Mekah, tapi Mekah dan sekitar Mekah dalam melakukan apa namanya, haji tersebut, betul tak? Dan hadis Ala bin Hadrami menunjukkan bahawa Nabi stay di Mekah betul 3 hari, betul, tak ada khilaf. Di Mekah itu Mekah betul-betul ya cuma 3 hari. Tapi Mekah dan kawasan sekitarnya combine ya 10 hari. Nah ini yang kemudian dijelaskan oleh Imam, ya apa namanya, detail yang saya sebutkan ni dijelaskan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Dijelaskan juga oleh Imam Baihaqi, dijelaskan juga oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Dan justru penting apabila kita belajar hadis, kita membaca hadis, kita tak membaca secara literal, 10 hari 10 hari. Tak, ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih, riwayat-riwayat yang lagi banyak, ya tak, yang menceritakan macam mana perjalanan haji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita kena, tafsirkan hadis Anas mengikut, riwayat-riwayat tersebut. Jangan kita ambil literal je 10 hari macam tu. Justru 3 mazhab sekali lagi, tidak mengambil, hadis ini secara literal. Walaupun mereka menerima hadis Anas, Sayyidina Anas, akan tapi, mereka tak ambil hadis ini secara literal.
Mereka mengatakan tetap qasar hanya dibenarkan 3 hari saja. Lebih daripada 3 hari sudah dikira, mukim dan tidak dibenarkan melakukan qasar. Kalau kita perhatikan lagi, perbuatan atau apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Jarud di sini, seolah-olah melakukan perkara itu juga kan. Beliau bawakan hadis Anas dulu, lalu dibawakan hadis Ala bin Hadrami, seolah-olah beliau mengatakan apa, "Nih hadis Anas ada kandungan yang, muskil." Penjelasannya adalah hadis Ala al-Hadrami berikutnya. Jelas tak kedudukan hadis tuh, hebatnya ulama hadis buat macam ni yang jarang kita ambil perhatian. Kedudukan hadis ada makna, sebab beliau nak menjelaskan secara isyarat, betul tak? Mengisyaratkan perkara ni. Hadis Anas jangan disalahfahami ya, kena dipahami mengikut hadis Ala bin Hadrami yang saya sebut selepas ni. Ini macam mana cantiknya susunan, yang dibuat oleh Imam, Ibnu Jarud. Okey, ringkasannya, 3 mazhab, iaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat mengatakan bahawa aqal muddatil iqamah arba'ati ayyam. 4 hari itu adalah, maksimal atau, bilangan di mana seseorang, dikira sebagai mukim. Jadi selagi mana tak sampai 4 hari, masih boleh qasar. Maknanya apa? Kalau kita sampai ke satu tempat destinasi kita, misal kita keluar dari Penang nak ke KL, dah cukuplah 80 lebih kilometer kan. Sampai di KL, sampai saja di KL, niat kita duduk di KL berapa lama? Kalau niat kita stay di sini 3 hari, boleh qasar selama kita berada di KL, ya tak? Akan tapi kalau niat kita lebih daripada 3 hari, iaitu 4 hari ke atas, maka sejak sampai di KL dah tak boleh lagi kita melakukan qasar. Sepanjang perjalanan masih boleh lagilah. Di R&R, di tengah jalan kita boleh qasar, tapi kalau dah sampai di KL, niat kita stay lebih daripada, 4 hari ke atas, maka, apa namanya, sudah tak boleh lagi qasar. Ini pandangan 3 mazhab. Hadis mereka, dalil mereka seperti yang kita bincangkan. Mazhab Hanafi lagi berbeza. Mereka mengatakan, had kita duduk, mudah kita tinggal di satu tempat adalah 19 hari. Jadi kalau kita niat duduk di KL tu masih kurang daripada 19 hari, maka kita dibenarkan qasar. Sedap balik Langkawi kita qasar semua hari-hari Ustaz Muhaimin, ya tak? Balik Langkawi kita, duduk berapa lama Langkawi? 1 minggu, oh qasar dah semua. Hanafi, ya kan? Tak ada apa. Dan apa dalil, mazhab Hanafi dalam perkara ni? Dalilnya adalah salah satunya hadis zahir hadis Anas tadi, betul tak? Zahir, hadis, Anas tadi, iaitu 10 hari, maknanya 10 hari pun dibenarkan. Lalu kemudian, dalil mereka adalah qaul, sahabah, antaranya Sayyidina Ibn Abbas dan Ibn Umar, yang mengatakan, "Idza qadimta baldatan wa anta musafir wa fi nafsika an tuqima 15 yawman fa akmilis salata biha wa in kunta la tadri mata tad'an faqsirha." Jadi kata, apa namanya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, kalau kita sampai satu negeri dan niat kita stay di situ 15 hari, maka mukim, sempurnakan salat, itmam. Akan tapi kalau kurang daripada itu, maka kita boleh qasar. Ini menjadi dalil mazhab, Hanafi dalam perkara ni. Jadi qaul, fatwa, para sahabat atau sahabat yang, yang secara jelas memfatwakan perkara tersebut. Dan, untuk mengetahui perkara ini rujuk, Az-Zailai, beliau dalam Nasbur Rayah, beliau membawakan ucapan ini dan juga mensahihkan, apa namanya, sanadnya. Dan kata Dr. Nurdin Itar, beliau mazhab Hanafi dalam I'lamul Anam, beliau mengatakan, "Wa hadza la yu'rafu bir-ra'yi, falahu hukmul marfu'." Fatwa macam ni yang dikeluarkan oleh sahabat bukan atas dasar ijtihad, mestilah karena wahyu. Sebab tak boleh sahabat berpandai-pandai menetapkan satu kadar tertentu 15 hari, melainkan kalau mereka dengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah, mazhab, apa namanya, Imam, Hanafi.
Nah, berikutnya lagi tuan-tuan, saya nak resap beberapa perkara. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibn Abbas. Beliau mengatakan aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsur. Nabi pernah tinggal di Mekah 19 hari mengqasar. Terus qasar hari-hari. Ini peristiwa di mana? Adakah dia peristiwa Haji Wada? Bukan. Ini peristiwa lain, yaitu ketika Nabi datang Fathu Makkah. Datang ketika Fathu Makkah, menundukkan Mekah, Nabi stay di Mekah dalam satu riwayat 19 hari, ada yang mengatakan 18 hari, ada yang mengatakan 17 hari. Dan ada satu riwayat lagi mengatakan 15 hari. Tapi yang paling masyhur adalah antara 19, 18 atau 17. Nabi stay di situ untuk persiapan perang menundukkan Hawazin, yaitu Taif. Jadi Nabi stay di Mekah selama antara 17, 18 atau 19 hari. Dan sepanjang stay di Mekah, Nabi melakukan qasar. Nabi melakukan qasar. Nah, ini merujuk kepada, sekali lagi merujuk pada peristiwa yang lain, bukan peristiwa Haji Wada. Dan ini juga berkaitan dengan situasi peperangan. Justru para ulama dalam mazhab ini, dalam mazhab Syafi'i dan 3 mazhab yang lain mengatakan apa? Dalam mazhab Syafi'i saja, setahu saya mazhab Syafi'i saja, yang mengatakan bahwa kalau kita stay di satu tempat destinasi dan kita tak tahu berapa lama nak stay di situ, jadi kalau tadi planning kita jelas 3 hari, 4 hari kita jelas kan. Kalau ini kita sampai ke satu negeri, kita ada urusan. Misalkan sampai ke Langkawi, saya ada meeting dengan klien. Kalau dia datang awal, saya balik awal. Kalau dia datang lewat, saya balik lewat. Itu enggak. Kita tak tahu lagi nak planning dengan jelas berapa lama kita tinggal tempat tersebut. Nah, hadis ini menunjukkan kita boleh hingga 18 hari, 17 hari atau 19 hari. Dan kata dalam mazhab Syafi'i, riwayat yang paling sahih adalah 19 hari kata Imam Baihaqi. Akan tapi 19 hari ini sama ada dikira hari datang dengan hari pulang atau tak. Hari datang tak dikira atau hari pulang dikira. Nah, ini yang menjadi perbezaan. Riwayat mengatakan 19 hari mungkin dia tak kira hari datang dan hari balik. Dan riwayat 18 hari mungkin dikira 1 hari saja. Hari datang saja, hari balik tak dikira dan lain sebagainya. Nah, justru mazhab Syafi'i mengatakan 18 hari boleh dibenarkan. Kita melakukan qasar di tempat tersebut. Dalam case macam tadi ya, dalam case yang kita tak boleh tetapkan berapa hari nak stay di tempat tersebut, awak boleh qasar selama 18 hari. Kalau dah 18 hari masih belum settle juga, tak boleh qasar lagi, kena itmam. Kena sempurnakan solat. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Akan tapi mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik dan Imam Ahmad, 3 mazhab yang lain, mereka mengatakan yaqsuru abadan. Selagi mana belum settle, boleh qasar. Wah, sedap nih. Kita datang ke mana-mana satu tempat, ada urusan yang macam tadi, maka kita selagi mana ada di situ boleh qasar terus tanpa ada had. Ini pandangan 3 mazhab yang lain, ya. Okey, satu lagi tuan-tuan, itu saja sebelum kita beralih ke hadis yang satu lagi, yaitu haddatsana, kata Imam Al-Jarud rahimahullah, haddatsana Mahmud ibn Adam Al-Marwazi, tadi sudah kita cakap, thiqah. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Salim. Salim di sini adalah Salim bin Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An abihi, daripada ayahnya yaitu Abdullah bin Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza jadda bihi sayr jama'a bainal maghrib wal isya. Baginda Nabi SAW kalau sudah jadda bihi sayr maksudnya apa? Kalau sudah sampai ke muncak perjalanan, maknanya tengah laju jalan, maka Nabi menjamak solat maghrib dan isya. Kalau tengah laju, kalau tengah baru mula masih belum jamak lagi, tapi kalau sudah sampai ke muncak, tengah laju, tengah sedap jalan, maka Nabi menjamak antara solat maghrib dan isya. Tentu ini bukan maghrib dan isya saja, tapi solat zuhur dan asar juga. Nah, zahir hadis ini, pertama hadis ini berbincang berkenaan dengan keharusan menjamak solat.
betul tak? Keharusan menjamak, salat dalam musafir, dalam perjalanan. Dan apa, zahir hadis ni menunjukkan kita boleh menjamak solat dalam safar, syaratnya adalah kalau sudah jadda bihis sair. Ada hadis ni menyebutkan jadda bihis sair, maknanya kalau sudah jadda bihis sair, sudah tengah laju-lajunya jalan, okey, boleh jamak. Soalan, kalau tak tengah laju macam mana? Kata baru nak mula atau baru nak sampai. Maknanya kita sudah mulai, turunkan apa namanya, kelajuan kita tu kan. Adakah boleh menjamak solat juga dalam perkara ni? Menurut Imam Lais Ibnu Sa'ad, imam ahli Mesir, imam mujtahid mutlak di Mesir, pada zaman seangkatan dengan Imam Malik, beliau mengatakan tak boleh. Jamak hanya boleh kalau jadda bihis sair. Kalau tak, maka tak boleh. Itu pandangan yang pertama. Pandangan, yang kedua iaitu mazhab Syafi'i dan Hanbali, mereka mengatakan jadda bihis sair ni bukan menjadi syarat. Yang penting adalah safar. Orang yang bermusafir dibenarkan untuk melakukan jamak selagi mana dia bermusafir. Sebagaimana qasar jugalah. Yang penting adalah perjalanan cukup syarat, jarak dia dan lain sebagainya, maka boleh dibenarkan untuk melakukan, jamak. Sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Dibenarkan untuk perkara ini menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Menurut mazhab Hanafi, Hanafi agak beza lagi dalam bab ni. Beliau mengatakan tidak boleh jamak solat untuk dalam safar. Tidak boleh jamak solat dalam safar. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Untuk makluman tuan-tuan, hadis berkenaan dengan jamak takhir okey, tak ada masalah. Tapi jamak takdim ada masalah. Jadi Imam Abu Dawud bahkan mengatakan lam yasbut fit taqdimi syai'. Tidak ada hadis sahih yang secara eksplisit menyebutkan Nabi melakukan jamak takdim. Yang ada adalah hadis-hadis ma'lul. Yang betul-betul sahih, apa namanya, tidak ada menurut Imam, Abu Dawud. Anyway, sekarang kembali kepada, mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi tidak membenarkan jamak dalam safar. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Lalu hadis yang menunjukkan Nabi menjamak ni seperti hadis, Ibnu Umar ni dan hadis-hadis lain yang banyak menyebutkan Nabi menjamak solat, mereka mengatakan itu bukan jamak hakiki, itu jamak suri. Jamak suri itu macam mana? Maksudnya adalah Nabi akhirkan solat maghrib hingga akhir masa sebelum hampir masuk waktu Isya dan Nabi awalkan solat Isya di awal waktu. Jadi maghrib tetap di masa dia, tapi di akhir, waktu, Isya di awal waktu. Jadi nampak macam jamak, padahal bukan jamak. Tetap dua-duanya berada dalam masa masing-masing. Itu juga zuhur dan asar. Bukan Nabi jamak zuhur dalam, waktu, apa namanya, salah satu, waktu sama ada zuhur di salat waktu asar atau asar di waktu zuhur, tak, bukan macam tu kata mazhab Hanafi. Yang ada adalah Nabi akhirkan solat zuhur hingga hampir masuk waktu asar, pada masa yang sama Nabi awalkan, solat asar di awal waktu. Jika nampak eee, macam jamak padahal bukan jamak hakiki, ini jamak suri. Kenapa mazhab Syafi'i mazhab tapi satu-satunya tuan-tuan, mazhab, apa namanya, Hanafi membenarkan jamak hanya ketika berada di, Arafah, ketika manasik haji. Nabi buat manasik haji. Jamak, ya tak, ketika manasik, melakukan apa, haji, Nabi menjamak solat di Arafah, Nabi juga menjamak solat di Muzdalifah. Maknanya ada jamak, tapi di manasik haji ni. Menurut mazhab Hanafi, ini Nabi menjamak bukan karena safar, tapi Nabi menjamak karena manasik. Ini bagian daripada manasik haji. Jadi sama ada kita musafir atau bukan musafir, jamak. Kenapa? Ini bukan bagian daripada musafir, safar, tapi dia adalah bagian daripada, manasik haji. Dan itu pandangan, mazhab Hanafi. Soalan kita adalah kenapa beliau, mazhab Hanafi seolah nak mentakwil hadis-hadis ni, tidak mengambil kandungan hadis tersebut secara, literal dia, zahir dia. Sebab menurut mazhab Hanafi,
hadis-hadis berkenaan dengan jamak nih sedikit. Bahkan ada satu riwayat mengatakan Nabi SAW hanya satu kali menjamak, solat ketika safar, ya. Jadi hadis berkenaan dengan jamak nih sedikit. Sedangkan hadis yang menunjukkan bahwa solat mesti dilakukan pada masa-masanya, dalil dia sangat kuat. Pertama ayat Al-Quran sendiri, betul tak? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kitab mauqut maknanya berada dalam waktu-waktu yang terhad. Ini qat'i ayat Quran nih. Berikutnya hadis-hadis mawaqit yang menunjukkan bahwa bagaimana Jibril mengajarkan baginda Nabi solat di waktu zuhur, macam mana asar, dan waktu-waktu tertentu mutawatir. So, kita tak akan tinggalkan dalil qat'i itu dengan, hanya karena dalil-dalil yang menurut mereka, sedikit, pada masa yang sama, boleh ditafsirkan dengan makna yang lain, yaitu boleh ditakwil. Itu yang membuat mereka, apa namanya, tidak, mengambil, apa namanya, hadis, jamak nih secara literal. Tapi mazhab, yang lain, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berkata, hadis berkenaan dengan jamak solat ketika safar tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan, hadis mawaqit. Kenapa? Sebab ayat Al-Quran bincang secara umum, yakni solat dalam keadaan normal. Begitu juga hadis mawaqit bincang secara umum, yaitu solat dalam keadaan normal. Dan ini adalah taksis, yakni kalau musafir ada hukum khas yang dikecualikan daripada hukum umum tersebut. Ini berkaitan dengan am dan khas, yang menjadi khilaf panjang antara mazhab Hanafi dan mazhab, Syafi'i. Anyway, sekarang kita sudah mengetahui, apa namanya, khilaf ulama dalam perkara ini. Sekali lagi, kalau ditanya antara jamak solat ketika musafir dengan tidak jamak solat, mana lebih baik? Macam tadi, qashar dengan tidak qashar, antara jarak, 2 hari perjalanan dengan 3 hari perjalanan. Ulama mengatakan, mazhab Imam Nawawi mengatakan, dan para ulama lain mengatakan apa? Kalau ditanya perkara itu, yang lebih baik adalah tidak menjamak, tidak menjamak. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Beliau menukil daripada Imam Ghazali, Al-Mutawalli, dan, ramai ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan, "Al-afdal tarkul jam'i bainas salatain, wa yusalli ala salatin fi waqtiha, wa yusalli kulla salatin fi waqtiha," "wa yusalli kulla salatin fi waqtiha." Dan yang lebih afdal kata mazhab Syafi'i adalah kita walaupun kita benarkan jamak, tapi lebih afdal tidak menjamak dan kita lebih baik salat pada waktu-waktu yang ditetapkan. Kenapa? Kembali lagi, khuruj minal khilaf lebih baik kan. Imam Ghazali mengatakan, "La khilafa anna tarkal jam'i afdalu bi khilafil qasr." Tak ada khilaf kata Imam Ghazali, tidak menjamak adalah lebih baik. Sebab sekali lagi dalil mazhab Hanafi cukup kuat, kita perlu pertimbangkan, betul tak? Jadi tidak menjamak adalah lebih baik. Bikhilafil qasar, berbeza dengan qasar. Antara qasar dengan tidak qasar, mana lebih baik? Lebih baik adalah qasar. Sebab pertama, qasar ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis juga menunjukkan bahwa, qasar adalah sedekah daripada Allah. Faqbalu sadaqatah, betul tak? Terima sedekah tersebut. Jadi kalau ada peluang untuk qasar, dalam perjalanan musafir, ada soalan, adakah kita lebih baik qasar atau tidak qasar? Tentu lebih baik qasar, ya. Tapi berbeza dengan qasar nih dalam jarak berapa, kita jaga, ihtiyat adalah jarak yang paling jauh, sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Berikutnya lagi tuan-tuan, saya nak bawa satu perkara lain yang menjadi perbincangan banyak pada hari ini, yaitu kita dah tahu qasar, jamak boleh ketika musafir. Soalan berikutnya adalah, boleh tak jamak tanpa sebab? Dalam mazhab Syafi'i kita boleh jamak karena safar, kita boleh jamak karena matar, hujan, betul tak? Dan mazhab Syafi'i tidak membenarkan jamak karena sakit. Ini kaul mu'tamad mazhab Syafi'i, tidak membenarkan jamak karena sakit, atau karena, apa namanya, illah yang lain. Sakit tak boleh, safar boleh, matar boleh, tapi sakit tak boleh.
Ini qaul mu'tamad kalau kita tengok kita mazhab Syafi'i belakangan. Bagaimanapun tuan-tuan, Imam An-Nawawi dalam Majmu' membawa pandangan lain. Beliau mengatakan bahawa beberapa ulama mazhab Syafi'i membolehkan jamak karena sakit. Ini adalah pandangan mazhab Malik dan mazhab Ahmad dan menjadi ikhtiar ulama Syafi'i seperti Qadhi Husain, lalu Mutawalli, Ruyani dan Imam Al-Khattabi. Imam Nawawi kemudian mengatakan wa hadzal wajhu qawiyyun jiddan. Wajah ni, pandangan ni kuat, kata Imam Nawawi. Justru Imam Nawawi seolah memihak kepada apa namanya, pandangan yang mengatakan boleh jamak karena qasar. Alasannya adalah kalau matar pun boleh, hujan yang cuma basah baju pun dibenarkan menjamak. Orang sakit tentu mengalami masyaqqah yang lebih berat, betul tak? Justru sepatutnya dibenarkan. Walaupun qaul mu'tamad tidak membenarkan perkara itu. Dan ana teringat dalam kitab Iqna' ada ucapan yang mengatakan macam itu juga, seolah-olah mengatakan wal alyaq bi mahasini syariah, kita benarkan jamak karena marad. Walaupun qaul mu'tamad adalah tidak membenarkan jamak karena marad. Okey, itu pertama. Yang berikutnya adalah hadis jamak karena tanpa sebab tu, iaitu hadis yang menjadi dalil riwayat Imam Muslim daripada Ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah min ghairi khauf wala safar. Nabi pernah menjamak salat di Madinah bukan karena khauf, bukan karena safar. Kalau Imam Malik mengatakan ura dzalika fil matar. Menurut saya Nabi menjamak di Madinah tu bukan karena safar dan karena khauf, itu karena hujan. That's why hujan dibenarkan menjadi sebab menjamak solat. Imam Syafi'i pun kata macam tu, seperti Imam Malik. Tapi Imam Nawawi dalam Majmu', beliau seolah mengkritik pandangan ni. Walaupun beliau mazhab Syafi'i, beliau mengkritik Imam Syafi'i dalam perkara ni. Beliau mengatakan apa? Walakin hadza ta'wil mardud bi riwayatin fi Muslimin wa Abi Dawud an Ibn Abbas jama'a Rasulullah SAW bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Jadi Imam Malik katakan itu karena matar, tapi kata Imam Nawawi, hadis dalam Sahih Muslim mengatakan min ghairi khaufin wala matar. Bukan Nabi menjamak bukan karena takut dan bukan karena hujan juga. Maknanya bukan hujan nih. Nah, ini maknanya safar bukan, khauf bukan, matar pun bukan. Sebab riwayat seperti ini. Dan riwayat yang menyebutkan min ghairi khaufin wala matar adalah riwayat Habib ibn Abi Sabit wa huwa imamun muttafaq ala tausiqihi wa adalatihi wal ihtijaji bihi. Ini pandangan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi seolah-olah mensahihkan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan min ghairi khaufin wala safar dan juga min ghairi khaufin wala matar. Pandangan Imam Nawawi dalam Majmu'. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, sila rujuk Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Khuzaimah, apabila beliau bincang berkenaan dengan hadis ni. Hadis ni betul, ada dalam Sahih Muslim, dalam pelbagai riwayatnya. Pertama yang anda nak minta rakan-rakan sekalian dan bincangkan nanti adalah Imam Muslim, dari susunan Imam Muslim, adakah susunan tersebut susunan untuk mensahihkan semua riwayat ataukah susunan tu untuk mentaklil sebagian riwayat? Tadi kita bincang, susunan tu pun ada makna juga kan. Coba tuan-tuan tengok hadis berkenaan dengan min ghairi khauf wala matar ni, adakah susunan dia diletak oleh Imam Muslim untuk mengisyaratkan illah ataukah tidak? Ataukah untuk mensahihkan semua seperti pandangan Imam Nawawi? Imam Nawawi berpandangan semua disebutkan Imam Muslim untuk disahihkan. Betul tak? Justru beliau mengatakan min ghairi khauf wala matar sahih, min ghairi khauf wala safar pun sahih. Tapi tengok, saya galakkan tuan-tuan untuk kembali kepada Sahih Muslim, kemudian amati ada tak qarinah-qarinah, ada tak apa namanya alamat-alamat yang menunjukkan sebenarnya Imam Muslim ingin menjelaskan illah di sini, menunjukkan sebagian riwayat itu silap, bukan mensahihkan semua riwayat tersebut. Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan juga boleh rujuk kepada Sahih Ibn Khuzaimah apabila beliau membincangkan perkara ni. Beliau berpandangan bahawa riwayat yang menyebutkan min ghairi khaufin wala matar adalah dhaif. Yang betul adalah min ghairi khaufin wala safar.
Eee, Kalau ada masa sedikit, ana nak share apa yang pernah ana kumpul dalam perbincangan kali ini dalam bentuk, tabel sebagaimana yang sangat disukai oleh Dr. Ustaz Muhaimin. Hmm. Nah, ini susunan yang Anda boleh, letakkan di sini. Jadi masih ada peluang tuan-tuan untuk me mengumpul lagi sanad hadis ni sebanyak-banyaknya. Jadi secara amnya adalah, ada dalam Sahih Muslim, tuan-tuan boleh tengok perbezaan lafaz dalam hadis ni. Pertama, riwayat Malik daripada Abu Zubair, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas, kebanyakannya adalah min ghairi khaufin wala matar. Ya tak? Riwayat ini adalah riwayat yang masyhur daripada Abu Zubair, yaitu Malik riwayatkan macam tu hingga Hammad bin Salamah, Hisham bin Sa'ad, Zuhair dan Sufyan bin Uyainah. Sedangkan ada riwayat daripada Sufyan yang mengatakan min ghairi khaufin wala matar. Nambah berapa tu? Nambah apa namanya 9. Bagi ana dia adalah silap sebab menyalahi riwayat yang lebih kuat, iaitu min ghairi khauf wala matar. Riwayat daripada Asy'as Ibn Sawar dan Qurrah, dia tak sebut kalimat ni, dia hanya mengatakan Nabi menjamak di Madinah, salat Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. Dia tak sebut min ghairi khauf wala matar, min ghairi khauf wala safar, dia tak sebut. Ini tak ada tak masalah, kenapa? Mungkin beliau ragu-ragu dalam perkara ni, dia play safe aja. Dia hanya sebutkan perkara yang dia yakin, yang dia tak yakin dia tak sebutkan. Bagus, ni tak ada masalah, bukan menjadi, mukhalafah dalam perkara ni. Pada masa yang sama, riwayat Waqi' dan riwayat A'mash ni, riwayat A'mash daripada Habib Ibn Abi Thabit, daripada Sa'id Ibn Jubair an Ibn Abbas, dia sepakat menyebut min ghairi khauf wala matar. Maknanya ada mukhalafah dalam lafaz ni, betul tak? Dan untuk makluman tuan-tuan, riwayat yang tadi, yang atas tu, riwayat yang atas, riwayat yang ni adalah riwayat Ahlul Madinah dan Ahlu Makkah. Abu Zubair Al-Makki, dia orang Makkah, meriwayatkan daripada Sa'id Ibnu Jubair di Mekah, Ibnu Abbas di Mekah. So, ini orang kampung sendiri riwayatkan. Dari segi mulazamah, tentulah Abu Zubair lebih banyak mulazamah daripada Sa'id Ibnu Jubair, kepada Sa'id Ibnu Jubair. Sedangkan riwayat yang berikutnya, iaitu riwayat, Habib Ibn Abi Thabit, Habib Ibn Abi Thabit orang Iraq, orang di Iraq. A'mash pun orang Iraq. Waqi' orang Iraq. Abu Muawiyah, Iraqiyin semua ni. Meriwayatkan daripada Sa'id Ibn Jubair yang ada di Mekah. So, dari segi mulazamah, mereka kurang mulazamah berbanding Abu Zubair. That's why, riwayat yang paling kuat sebenarnya adalah riwayat yang mengatakan min ghairi khauf wala safar. Tengok pandangan Imam Ibn Khuzaimah dalam perkara ni. Beliau mengatakan cukup panjang, nanti tuan-tuan rujuk sendiri dalam Sahih Ibn Khuzaimah. Beliau mengatakan fa'amma ma rawal Iraqiyun anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar fa huwa ghalat wa sahu wa khilafu qawli ahli salati jami'an. Beliau mengatakan riwayat Habib Ibn Abi Thabit tadi adalah ghalat, tahu, menyalahi semua pandangan kaum muslimin yang mengatakan, tidak boleh solat jamak melainkan dengan sebab. Kalau tanpa sebab tak dibenarkan. Jadi ini pandangan Imam, Ibnu Khuzaimah dan, walaupun tadi Imam Nawawi mengatakan yang meriwayatkan min ghairi khauf wala matar sahih karena Habib Ibn Abi Thabit thiqah. Ini adalah pandangan contoh di mana Imam Nawawi mengamalkan pendekatan, zahir sanad, iaitu hanya menilai perawi saja, akan tapi Imam Ibn Khuzaimah mengamati, perkara yang lebih dalam, iaitu berkaitan dengan illah dia. Saya tak nak urai lebih panjang, saya nak hanya sebutkan satu perkara, kesimpulannya adalah Imam Nawawi sebutkan dalam kitab Majmu', tidak boleh jamak bighairi sabab. Jamak tanpa sebab tak boleh. Dari segi dalil menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis mutawatir tentang mawaqit dan lain sebagainya, dan hadis yang dijadikan dalil pun maklul, justru tidak dibenarkan perkara ini. Dan walau bagaimanapun ada setengah ulama sedikit yang membenarkan perkara itu. Imam Ibnul Munzir menukil daripada Ibnu Sirin
Ibnu Sirin mengatakan boleh melakukan jamak tanpa sebab selagi mana tidak menjadi kebiasaan. Saya bagaimanapun merasa kita perlu untuk memastikan betul tak Ibnu Sirin cakap macam tu. Kita tengok sanadnya macam mana. Betul tak? Jangan-jangan tak sabit daripada Ibnu Sirin. Berikutnya, kalaupun betul, bagi saya dia syaz. Dia telah menyalahi pandangan jumhur ulama sejak dulu sampai sekarang, justru tak boleh jadikan hujah sama sekali. Justru kesimpulannya kata Imam Nawawi, mazhabuna wa mazhabu Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad wal jumhur annahu la yajuz al-jama' bi ghairi sabab. Tidak boleh jamak tanpa sebab. Wallahu a'lam. Ana rasa itu saja yang boleh ana share pada hari ini. Mungkin sebelum kita bersurai, ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan? Okey betul. Ya, salam ya. Berkenaan dengan hadis yang 227 tadi tu, Ah, berkenaan dengan Nabi apa melakukan qasar di sekitar Madinah selama 10 hari Nabi berada ketika mana buat Hajjatul Wada'. Kalau ikutkan seperti mana yang kita belajar dalam mazhab kita Syafi'i, bila mana kita bermukim di satu tempat lebih kurang bawah daripada 3 hari atau 3 hari, kemudian kita nak bermusafir kembali, maka antara tempat pertama yang kita bermukim tu dengan tempat yang kedua kita nak pergi tu, mesti jarak dia pula mesti lebih daripada 80 kilometer. Jadi kalau ikutkan, dia macam contoh macam saya kan, saya datang ke Pulau Pinang, jadi saya boleh jamak. Tak ada masalah sebab saya duduk sana 3 hari. Tapi daripada contoh saya duduk di balik pulau, kemudian saya nak pergi ke ke Batu Feringgi ke ataupun ke ni, maka saya tak dibenarkan untuk jamak sebab jarak antara tempat pertama yang saya duduk dengan tempat yang kedua saya nak pergi tu tak cukup kilometer dia. Tapi kalau kita tengok pada hadis ni, Nabi SAW duduk di Mekah tu pada setiap tempat tu, Nabi duduk kurang daripada 3 hari, kemudian Nabi jamak. Jadi macam mana seolah ya. nampak macam berlaku percanggahan antara pandangan Ah, tersebut. yang ana faham dari mazhab Syafi'i adalah kalau kita ada satu destinasi yang jelas, lalu kita singgah di tempat tertentu sebelum sampai ke destinasi itu. Misal anda nak pergi ke KL, ya tak? KL itu adalah destinasi awal anda, KL, tapi di tengah jalan anda nak singgah ke Pokok Asam dulu, nak ziarah Ustaz Izul di Perak misalkan. Adakah dan anda stay di situ 1 hari, eee, boleh tak anda jamak di tempat tersebut? Boleh, sebab tujuan utama kita adalah asal, Mekah tu, KL tu. Begitu juga sebab kita boleh melakukan qasar dan jamak sejurus kita keluar daripada pagar negeri kita kan, sempadan negeri kita. Jadi kalau sudah keluar daripada sempadan negeri, kita sejak saat itu sudah boleh qasar, boleh jamak. Maknanya kita singgah di satu perjalanan dikira, adalah satu, bagian daripada perjalanan kita. Melainkan kalau kita singgah di tempat tersebut sudah lebih daripada, 3 hari, 4 hari ke atas kan, itu yang tak boleh. Tapi selagi mana kita masih belum sampai ke destinasi asal, kita masih dikira musafir. Jadi dibenarkan. Macam yang Nabi buat tadi di, Mekah itu selama 10 hari, jadi sampai Nabi ke destinasi, stay di Mekah hanya 3 hari saja dikira masih musafir. Lalu pindah ke tempat lain, untuk ke Arafah, ke Muzdalifah, lain-lain, itu adalah satu bagian daripada perjalanan. Selagi mana masih dalam, perjalanan sebelum balik lagi ke Madinah, ke tempat mukim kita, maka kita masih berstatus musafir dan itu yang membolehkan kita melakukan qasar dan jamak. Dan itu menurut anda tu coba tengok balik Ustaz Izul, adakah, anda faham betul ke tak dalam mazhab Syafi'i macam mungkin silap sebab terlalu banyak mazhab dalam kepala ni. Okey, lagi? Ada soalan Doktor? Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Betul.
Saya jumpa satu hadis dalam Sahih Muslim daripada Yahya bin Yazid Al-Hunnai. سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشك syu'bah syak pada perkataan tu qalla raka'atain. Maksudnya 3 ambial dan juga 3 farasik ni kan. Jadi macam jarak yang lebih dekat daripada 81 kilometer dan juga khilaf-khilaf yang banyak tu kan. Hadis ni macam mana kita macam mana kita nak faham lagi macam Betul. Ini pun dibincangkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Ini adalah dalil ini adalah pandangan yang paling ringkas, jarak yang paling ringkas dalam keharusan melakukan qasar dan jamak ya, iaitu dalam kira-kira 3 mil dan lain sebagainya. Zahiriyah macam Ibnu Hazm ambil secara zahir. Maknanya boleh ambil 3 perjalanan pendek pun boleh kita melakukan qasar dan jamak. Akan tapi menurut mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi, 4 mazhab yang lainlah. 4 mazhab ni semua mereka mentakwil hadis ni, mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qasar tu bukan destinasinya 3 mil tu. Akan tapi destinasi Nabi lebih jauh daripada tu. Akan tapi apabila sampai baru sampai 3 mil pun sudah boleh qasar. Macam tadi, tujuan destinasi anak KL, ya kan? Lalu kemudian keluar daripada Pulau Pinang, lepas jembatan Pulau Pinang aja, walaupun baru 3 mil, Anda sudah boleh qasar. Boleh, sebab sudah mula dalam perjalanan. Nah, itu yang mereka tafsirkan. Jadi mereka takwil tafsirkan hadis Sayyidina Anas bukan menunjukkan destinasi asalnya 3 mil, akan tapi destinasinya lebih jauh daripada itu, tapi walaupun baru 3 mil sudah boleh melakukan qasar selagi mana sudah lepas dari sempadan negeri. Itu pandangan 4 mazhab dalam perkara ini. Okey, lagi tuan-tuan. Kalau tak nanti kita sambung lagi dalam grup WhatsApp kita. Ada beberapa tugasan yang kena diselesaikan pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa semula. Ada soalan sikit, Doktor. Oh ya, Dr. Aizul, sila cepat. Doktor, tentang yang doktor sebut tentang perjalanan 3 hari 81 km kan, Doktor. Lepas tu pandangan jumhur 2 hari. Dan di situ kita tengok 76 km. So macam mana bila kita hitung kan, kita bahagikan pada 3 tu 81, bila Ana tengok-tengok 27 km tu. So macam mana perbezaan dia hanya sedikit antara 2 hari dan 3 hari tu? Hanya 5 km je. Kan? Ada pun tak tahu macam mana nak kira. Akan tapi secara kiraan dia mungkin kita boleh buat kiraan tu secara lebih detail lepas ni ya. Akan tapi yang ini kembali kepada perjalanan unta sebenarnya pada zaman tu. Unta jalan macam mana dan mereka kira-kira unta jalan dalam 1 hari boleh tempuh berapa km. Itu yang mereka tengok, lalu kemudian dari situ dikirakan 1 hari berapa kilometer. Dan memang agak pelik sedikit, dan tadi Dr. Nurdin Ita pun katakan bahawa dari segi hari nampak macam beza, tapi dari segi kilometer nampak macam tak jauh beza. Ya tak jauh beza. Dan ini adalah satu, mungkin ada beberapa kemungkinannya adalah perkiraan ni adalah perkiraan, salah satu versi perkiraan saja. Jadi ini adalah versi Dr. Nurdin Ita dengan merujuk, biasanya Dr. Nurdin Ita ni dan ulama Syria, mereka merujuk kepada satu perkiraan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Aziz Oyunus Sud. Dia ada satu buku berkenaan dengan maqadir syar'iyah.
Jadi beliau himpun dan ana tengok ya Dr. Iter pun sering merujuk pada buku ni untuk memperkirakan apa namanya jarak kilometer dan jarak bahkan juga 2 kulah berapa, kemudian ukuran zakat nisab dan lain sebagainya. Itu kembali kepada Dr. Syekh Abdul Aziz Ibn Yunus Sud, seorang mufti di Hamah dulu. Dah meninggal lama lah. Akan tapi tidak dinafikan ada orang lain yang mengira berbeza. Saya ingat Syekh Syekh Ali Jum'ah dia punya buku sendiri berkenaan dengan maqadir syariah. Dan ulama lain ya tuan-tuan boleh carilah di Google, ada beberapa buku lain yang juga ada maqadir syariah yang berbeza. Nah, ini bagi ana ini adalah satu versi saja dari Syekh Nurdin Iter. Kita boleh coba bandingkan dengan versi-versi yang lain. Akan tapi tetap ana setuju dengan Dr. Izul bahawa kadang kita suka nak faham macam mana 2 hari perjalanan dengan 3 hari perjalanan beza hanya sedikit saja 5 kilometer tu. Ini satu soalan yang hanya Dr. Izul yang punya kemampuan untuk menjawab soalan tersebut. Kita tunggu jawapan Dr. Izul lah. Betul tak? Sama-sama Doktor. Okey. Okey, semua rakan-rakan sekalian, minta maaf anda tak boleh lama sebab ada tugasan yang kena dikejar. Kita jumpa semula dalam minggu hadapan insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.